Okey, selamat datang dan selamat berjumpa lagi. Okey, kita semua tahu tentang demokrasi sangat penting dalam negara kita. Tapi, ramai yang tak tahu siapa hero di sebalik perjuangan ni. Oleh itu, jom kami nak kongsikan dengan anda semua tentang hero-hero demokrasi. Yap, dan dalam episod ni, kita akan belajar tentang sejarah-sejarah dan bagaimana mereka ni memperjuangkan nilai demokrasi. Dengan mempelajari tentang tokoh-tokoh ni, kita akan dapat menghargai demokrasi dan bagaimana ia memainkan peranan penting dalam kehidupan kita. Jom kita start. Let's go. Hero pertama kita adalah orang yang sangat hebat dari Afrika Selatan, Nelson Mandela. Beliau merupakan seorang aktivis hak asasi manusia yang berjuang untuk membebaskan negaranya dari sistem apartheid. Apa tu? Apartheid adalah sebuah sistem yang memisahkan kaum kulit putih dan juga kulit hitam. Nelson Mandela dilahirkan pada tahun 1918 dan pada tahun 1944 beliau menjadi anggota Parti Kongres Nasional Afrika atau ANC. Beliau dan rakan-rakannya berjuang untuk membebaskan negara mereka dari kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah apartheid. Apartheid adalah sistem pemerintahan berasaskan warna kulit yang dibuat oleh pemerintahan kulit putih Afrika Selatan pada tahun 1948 yang memisahkan orang kulit hitam dengan orang kulit putih dan memberikan hak istimewa kepada orang kulit putih. Tak cik kan? Pada tahun 1961, Mandela mendirikan sayap ketenteraan ANC yang dikenali sebagai Umkhonto weSizwe ataupun Lads of the Nation untuk melawan pemerintah apartheid. Namun pada tahun 1962, Mandela ditangkap oleh pemerintah apartheid dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nampak tak? Kepentingan demokrasi yang kuat dekat sini. Andai kata demokrasi itu kuat dan sesebuah negara tidak menyalahgunakan kuasa, orang baik-baik macam Mandela mesti takkan masuk penjara. Mandela mengalami macam-macam penindasan dalam penjara, tapi beliau tak give up. Semasa dalam penjara, beliau menulis surat, buku dan pidato-pidato yang menjadi inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Walaupun beliau dipenjara selama 27 tahun, Mandela tidak pernah berhenti berjuang untuk hak asasi manusia dan keadilan. Akhirnya pada tahun 1990 beliau dibebaskan dan pada tahun 1994 dia dipilih sebagai Presiden pertama Afrika Selatan yang demokratik. Lepas tu, Mandela terus buat kerja untuk meningkatkan tahap hak asasi manusia dan demokrasi di Afrika Selatan. Melalui kisah hidupnya, Nelson Mandela mengajarkan kepada kita tentang keberanian, ketabahan dan tekad untuk memperjuangkan keadilan dan kebebasan. Beliau adalah salah seorang tokoh terbesar dalam sejarah perjuangan hak asasi manusia dan sangat penting bagi kita untuk mengambil inspirasi daripadanya dan terus berjuang untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan. Daripada sejarah apartheid, kita belajar tentang kepentingan untuk kita layan semua orang secara sama rata tanpa melihat kaum, warna kulit dan agama. Malaysia adalah sebuah negara yang pelbagai kaum dan agama. Jadi jom kita bersatu padu dan layan semua orang dengan rasa hormat dan sama rata. Hero kita yang kedua ni adalah tokoh demokrasi yang sangat penting dekat India, iaitu Mahatma Gandhi. Korang nak tahu tak? Gandhi ni dia famous dengan gelaran bapa bangsa India. Beliau seorang pemimpin, ahli politik dan tokoh spiritual yang banyak menyumbang kepada perjuangan kemerdekaan dan juga perkembangan demokrasi dekat India. Gandhi dilahirkan pada tahun 1869 dekat Porbandar, Gujarat, India. Beliau melawan penjajahan Inggeris dengan pendekatan tanpa kekerasan ataupun ahimsa dalam bahasa Sanskrit, dan prinsip mempertahankan kebenaran atau satyagraha dalam bahasa Sanskrit. Gandhi ni dia sangat mempercayai kesetaraan, keadilan dan juga kebebasan. Mahatma Gandhi memainkan peranan penting dalam kemerdekaan menerusi kempen melawan penjajah. Antara kempen yang dia mulakan adalah kempen Gerakan Garam pada tahun 1930, di mana Gandhi ni dia memimpin protes orang ramai dalam melawan monopoli Inggeris dalam pengeluaran garam dekat India, dan dia menggalakkan rakyat India ni buat sendiri garam diorang. Kempen ni mendapat perhatian dunia tentang kepentingan perjuangan dan tak berdasarkan kekerasan. Perbincangan atau kempen protes lebih baik daripada peperangan.
Beliau juga berusaha untuk mengatasi perpecahan agama dan juga kaum dekat India. Dan dia menyokong perpaduan dalam kalangan orang beragama Hindu dan juga Islam. Gandhi ni dia berjuang untuk hak-hak golongan minoriti. Contoh dia, kempen beliau Fast Unto Death di Calcutta pada tahun 1947. Kat mana Gandhi ni dia berpuasa untuk menggalakkan perdamaian dan juga menghentikan pergaduhan di antara komuniti beragama Hindu dan juga Islam dekat India. Gandhi juga mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi. Beliau ni bertegaskan supaya rakyat ni dia kena ada suara dalam pembuatan keputusan dan juga pemerintahan yang memberikan lebih banyak kuasa kepada pemerintahan lokal ataupun setempat. Gandhi dia suka pemerintahan yang bagi penekanan kepada keperluan rakyat dan mahukan hak asasi dan kebebasan bersuara untuk rakyat India. So, kesimpulan dia, ada beberapa benda yang korang kena ingat tentang sumbangan Gandhi ni terhadap demokrasi dekat India. Yang pertama, perjuangan tak perlukan kekerasan. Yang kedua, rakyat kena ambil bahagian dalam pembuatan keputusan. Dan yang ketiga adalah hak asasi manusia adalah untuk semua orang. Mahatma Gandhi ni dia merupakan antara hero terpenting dalam sejarah perjuangan demokrasi dan hak asasi manusia. Beliau mewariskan inspirasi dan juga buah fikiran untuk kita semua belajar daripada perjuangannya tentang keadilan dan juga kebebasan dekat India dan seluruh dunia. Hero terakhir yang paling best adalah pemimpin besar yang pernah memimpin Malaysia ke arah kemerdekaan. Beliaulah Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman lahir pada tahun 1903 di Alor Star, Kedah. Beliau merupakan seorang ahli politik yang sangat berpengaruh dan dihormati oleh rakyat Malaysia. Tunku memperjuangkan kemerdekaan Malaysia dari penjajah British dengan sepenuh hati. Beliau memimpin Parti Perikatan yang merupakan sebuah gabungan parti politik pelbagai kaum yang berperanan besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Malaysia dan yang paling penting, memupuk perpaduan dalam jiwa rakyat Malaysia pada ketika itu. Style Tunku adalah diplomasi dan gerakan massa. Tunku ni adalah orang yang suka berunding dan mendapatkan sokongan semua orang dalam proses mendapatkan kemerdekaan. Daripada usaha rundingan Tunku, rakyat Malaysia semakin menyedari kepentingan kemerdekaan daripada penjajahan dan pihak British juga semakin menyedari kesediaan rakyat Malaya untuk merdeka daripada pemerintahan mereka. Bagi Tunku, keadilan dan kesaksamaan adalah prinsip utama dalam politik. Beliau sentiasa memperjuangkan hak asasi manusia dan kesaksamaan di antara rakyat Malaysia dan mengambil inisiatif untuk memupuk hubungan baik antara Malaysia dengan negara sekitar. Pada tahun 1955, Tunku Abdul Rahman memimpin perundingan dengan pihak British di London dan berhasil mendapatkan persetujuan untuk memberikan kemerdekaan kepada Malaysia. Dengan menggunakan diplomasi dan perundingan, akhirnya Malaysia mencapai kemerdekaannya daripada penjajah British pada 31 Ogos 1957. Merdeka! 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 Tunku Abdul Rahman telah memainkan peranan penting dalam perjuangan itu. Bagi beliau, kemerdekaan Malaysia bukanlah sekadar pencapaian politik tetapi juga adalah simbol kebebasan dan martabat rakyat Malaysia. Bagi Tunku, keadilan dan kesaksamaan adalah prinsip utama dalam politik. Beliau sentiasa memperjuangkan hak asasi manusia dan kesaksamaan di antara rakyat Malaysia dan kita boleh nampak daripada dasar pemerintahan beliau. Dengar baik-baik, dia panjang sikit. Yang pertama, demokrasi. Tunku Abdul Rahman memimpin negara dengan dasar demokrasi di mana rakyat Malaysia memiliki hak untuk memilih wakil mereka di parlimen dan rakyat boleh mempengaruhi dasar negara melalui proses demokratik. Yang kedua, federalisme. Negeri-negeri ada peluang untuk membuat undang-undang dan dasar mereka sendiri dalam pelbagai aspek, tetapi ada juga kerajaan pusat yang menjalankan pentadbiran. Ketiga, kebebasan beragama. Tunku Abdul Rahman menegaskan bahawa Malaysia adalah negara yang ada pelbagai agama dan menghormati hak beragama. Setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk agama mereka dan beribadah sesuai keyakinan mereka. Beliau juga mempromosi toleransi antara agama di Malaysia menerusi dialog dan memastikan semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam undang-undang tanpa mengira agama mereka. Ini jelas
disebut dalam perlembagaan yang kita guna sejak tahun 1957, iaitu Perkara 11. Kemudian yang keempat, pembangunan ekonomi. Ketika zaman pemerintahannya, Tunku menyokong ekonomi bebas dan menggalakkan pelaburan asing untuk memajukan industri dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir adalah yang kelima, hubungan luar negeri. Tunku juga menggalakkan hubungan luar negara yang baik dan menjadi salah satu penggerak ASEAN dan Non-Alignment Movement atau NAM. Beliau juga memperjuangkan hak-hak negara-negara membangun di arena antarabangsa seperti PBB. Jadi itulah Tunku Abdul Rahman, seorang pemimpin yang hebat dan visionary. Beliau meninggal dunia pada tahun 1990, tetapi warisan dan sumbangannya kepada Malaysia tetap abadi selama-lamanya. Marilah kita terus menghargai kebebasan dan hak asasi manusia serta menghormati kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia seperti yang telah diajarkan oleh Tunku Abdul Rahman. Jadi itulah dia sejarah tokoh-tokoh demokrasi yang memainkan peranan penting dalam membina sistem demokrasi dunia. Walaupun banyak drama dan banyak peristiwa yang kita kena ambil tahu, semua tokoh ini memberikan inspirasi untuk kita semua mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi. So guys, dalam perjuangan demokrasi ni, kita kenalah sentiasa berjuang dengan sepenuh hati dan juga usaha. Ingat, walau dalam keadaan yang sukar sekalipun, kita tak boleh nak terus berdiam diri. Kita kena muncul, berbincang dan berjuang untuk memastikan hak dan kebebasan kita dijaga dengan baik. Betul cakap Ros tu. Jadi, apa kita tunggu lagi? Jom kita ambil tindakan untuk menunjukkan bahawa kita memahami betapa pentingnya demokrasi dalam kehidupan kita dan betapa berharganya hak dan kebebasan kita. Mari kita berjuang untuk membina semula demokrasi yang lebih baik untuk kita semua. Baik, jaga diri dan sampai kita jumpa lagi.